cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah daripada karya R.S. Suzy. Kisah yang bertajuk Senyuman Terakhir. Itulah mall yang aku kerja hampir 10 tahun lamanya. Di mall tu, aku kerja sebagai security je. Tapi banyak kenangan suka duka aku di situ. Kau nak tahu tak? Ada satu kejadian ni, sampai sekarang, saat dan detik ni pun, aku tak dapat lupakan dari ingatan aku ni. Pengalaman tu amat menakutkan. Namun, ada juga perasaan sedih. Sebab yang aku rasakan selepas jadinya kejadian ngeri tu. Safwan berkongsi pengalamannya bertugas di mall yang berada di depannya bersama rakan setugasnya Wan yang menumpang kereta beliau pulang dari tempat tugas petang itu kerana motosikal Wan rosak semasa dalam perjalanan ke tempat kerja pagi tadi. Safwan menunjukkan ke arah mall yang hingga kini menjadi tumpuan pengunjung tempatan maupun tarikan para pelancong dari luar negara. Mall yang 5 tingkat tingginya itu mempunyai sebuah arkad permainan kanak-kanak indoor. Pasaraya, butik-butik berjenama mewah dan pihak pengurusan mall kerap mengadakan expo besar-besaran iaitu jualan murah. Setiap bulan akan diadakan pelbagai acara-acara dan itulah strategi pihak pengurusan mall menarik pelanggan meraih keuntungan. Kereta dipandu Safwan berhenti di persimpangan lampu trafik berhadapan mall yang pernah beliau bertugas sebagai pengawal keselamatan. Setiap kali keretanya lalu depan mall tu, akan muncul saat berlakunya kejadian menyeramkan dialami beliau 8 tahun lalu. Segala yang telah terjadi padanya pada malam itu masih utuh dalam ingatan beliau. Malam itu, Safwan bertugas shift siang yang sepatutnya berakhir pada pukul 10 malam. Tetapi malam tu, Safwan telah menerima panggilan dari Husin, salah seorang security bahagian shift malam. Husin masuk lewat sebab ada yang hal keluarga yang beliau harus uruskan. Jadinya Safwan harus cover beliau untuk beberapa jam sehingga beliau sampai. Partner Safwan sudah pun bergerak pulang meninggalkan Safwan dan satu lagi security shift malam iaitu partnernya Husin. Dari pos pengawal di mana Safwan berada, kelihatan partner Husin melalui CCTV sedang buat rutin ronda seperti biasa. Safwan meneruskan pemantauan dari pos pengawal yang berada di aras basement lot parking kereta bertingkat mall tersebut. Semasa sedang membuat catatan laporan dalam buku log yang disediakan penyelia, Safwan tersentak apabila bunyi deringan telefon pos pengawal berbunyi lantang. Ring! Astaghfirullahalazim! Hei, telefon ni pun! Safwan mengangkat gagang telefon. Hello? Safwan bercakap. Siapa? Safwan, engkau okey? Akulah, Husin. Oi, lagi sejam kot aku sampai tau. Kau okey kan sorang-sorang handle kawasan? Husin menelefon pos pengawal untuk bertanya Safwan keadaannya dan juga ingin memberitahu bahawa beliau akan sampai dalam sejam lagi. Husin, aku okey je. Mana ada seorang? Kan ada partner malam ni. Alah, aku lupalah nama dia. Partner kau tu. Ada ni, dia sedang meronda kat floor. Aku pantau dari CCTV ni je. Dia belum lapor diri kat pos lagi. Biarlah dia settle clocking kawasan tu. Jawab Safwan kepada keraguan Husin. Apa? Partner aku? Kau biar betul, Wan. Kau tak dapat berita ke? Partner aku tu, si Hanafi. Dia... Tidak habis ayat Husin, lalu Safwan menyampuk.
Nama dia Hanafi. Baru aku ingat nama dia. Kenapa dia? Apa masalah? Okey tu, aku perhati je. Elok je. Nafi. Dia terlibat dalam kemalangan motosikal dengan trailer pagi tadi waktu pulang dari kerja. Nafi maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di bahagian kepala setelah digilis trailer dan diheret beberapa meter. Kat atas meja pos tu ada surat khabar hari ni. Kau baca sekarang, Wan. Safwan menyelak-nyelak muka surat khabar dan terlihat satu ruangan nahas jalan raya. Mata Safwan terbeliak. Keringat dingin keluar dari liang-liang rumahnya dan terasa seluruh badannya menggigil ketakutan. Ya Allah. Gambar pas ID security mall milik Hanafi serta motosikalnya yang remuk teruk dipaparkan. Safwan mengalihkan bola matanya ke arah skrin set LCD yang menayangkan rakaman CCTV kawasan sekitar rondaan. Jelas kelihatan partner Hussein. Nafi masih meronda. Ya Allah. Sen, tolong aku, Sen. Aku takut, Sen. Sen, tolong. Apa aku nak buat ni? Macam mana ni, Sen? Tiba-tiba ada ketukan di pintu pos pengawal dan diikuti suara yang merindingkan sesiapa mendengarnya. Bang, buka pintu ni, bang. Saya nak lapor diri, bang. Gagang telefon tidak sempat diletak kembali pada tempatnya. Safwan mengelabah. Dia memusingkan kepala ke kiri, ke kanan. Badannya memusing ke belakang dan ke depan. Matanya liar memandang ke setiap sudut cermin kaca yang mengelilingi pos itu. Bang, buka pintu, bang. Apa yang dilihat Safwan waktu itu telah memberi kesan trauma kekal baginya. Safwan bertemu muka dengan muka lembaga menyerupai Hanafi dalam keadaan wajah penuh dengan darah merah pekat mengalir, dan yang paling mengerikan, tempurung kepala Hanafi hancur hampir separuh. Terdapat cebisan-cebisan seperti daging dan otak manusia yang dicincang berselerakkan di badannya. Biji mata kanannya tersembur keluar dari dan berjuntai. Tulang belulang di beberapa bahagian tubuhnya terjojol keluar dari kulitnya. Kelihatan tulang rusuk tercacak keluar menembusi seragam security yang dipakainya. Lembaga menyerupai Hanafi itu mendekatkan wajahnya itu rapat ke permukaan cermin kaca dan memberi satu senyuman sinis yang menyeramkan pada Safwan. Safwan terpekik dan terus rebah terkulai pingsan. Apabila Safwan sedar dari pingsan, dia berada di atas katil hospital. Safwan telah dijumpai oleh Hussein dan rakan sekuriti separuh masa yang dipanggil untuk menggantikan tempat Hanafi malam itu. Lalu mereka menghantarnya ke hospital terdekat. Safwan mengalami trauma yang dahsyat. Dia seolah-olah dihantui lembaga yang bersemuka dengannya malam itu. Safwan mengalami demam panas yang berlarutan dan dia akan meracau-racau serta berlari ketakutan tidak tentu arah pada bila-bila masa saja. Keluarga Safwan nekat untuk membawa Safwan ke salah satu pusat rawatan Islam untuk memulihkan keadaannya dan mengembalikan semangatnya. Alhamdulillah, keyakinan dirinya dan keimanan teguh pada Maha Pencipta, Safwan
beransur pulih, dan kini jika Safwan lalu di depan mall tu, dia akan mengimbau peristiwa menakutkan yang dialaminya beberapa tahun yang lalu, dan apabila itu berlaku, Safwan akan sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada arwah Hanafi agar rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama golongan yang beriman. Darinya kita datang dan kepadanya kita kembali. Allahu Rabbi. Sekian. Terima kasih, Brother Fai.